Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Guru berkualiti penjana kecemerlangan pendidikan abad ke-21 adalah tajuk forum kita pada hari ini. Forum ini diadakan sempena sambutan Hari Guru peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2021. Bersama saya ialah Profesor Madya Dr. Yahya Don, Dekan Pusat Pengajian Pendidikan Universiti Utara Malaysia. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya ke forum ini. Di hujung sana ialah Profesor Madya Dr. Siti Nur Ismail. Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Okey, sebelum saya meneruskan sesi forum sebaiknya kita berkenalan dulu dengan panel forum kita pada hari ini . Profesor Madya Dr. Yahya Don telah berkhidmat selama 32 tahun dalam bidang pendidikan. Beliau juga pernah bertugas sebagai guru, sebagai guru kanan, pentadbir sekolah, seterusnya menjawat jawatan sebagai ketua jabatan dan juga dekan setelah menyambung perkhidmatan di Universiti Utara Malaysia. Berikutnya ialah Profesor Madya Dr. Siti Nur Ismail Ketua Jabatan Pusat Pengajian Pendidikan telah 22 tahun mengajar dan mentadbir dalam bidang pendidikan. Beliau juga pernah bertugas di IPG Institut Pendidikan Guru, seterusnya menyambung perkhidmatan di Universiti Utara Malaysia sebagai pensyarah dan juga sebagai penjawat utama itu kini ialah ketua jabatan Jadi kita teruskan forum kita pada hari ini Prof. Okey Prof. Di Malaysia, guru atau pendidik merupakan penjawat awam yang terpenting dalam bidang pendidikan. Perkhidmatan seseorang guru ni amat penting bagi merealisasikan aspirasi negara. Jadi pada pandangan Prof, boleh Prof definisikan apa itu guru berkualiti? Bertepatanlah dengan tajuk forum kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ismail, juga ketua jabatan Profesor Madya Dr. Siti Nur Ismail kerana bersama kita pada hari ini. Dan terima kasih saya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana menjemput saya untuk membincangkan isu-isu berkaitan dengan pendidikan yang merupakan satu jiwa kepada saya sendiri dan juga rakan-rakan lain, iaitu hasrat untuk meningkat, memajukan anak bangsa. Jadi kalau kita lihat apa yang nak dibincangkan oleh pengurusi tadi, moderator kita, PM Dr. Nur Hashimah Ismail, iaitu untuk melihat berkaitan dengan definisi atau makna guru berkualiti. Guru atau kerjaya guru ni dia berbeza dengan kerjaya awam yang lain ataupun kerjaya di dalam sektor perkhidmatan swasta dan juga awam di Malaysia dan juga di dunia sebenarnya. Dia guru ni merupakan satu kerjaya yang unik, kerjaya yang mulia. Kerana menjadi seorang guru ini dia berpegang kepada falsafah. Dia berpegang pada falsafah yang menjadi tonggak atau panduan untuk seseorang itu meningkat dan membangunkan anak bangsa. Menjadi guru ini adalah merupakan bidang kerjaya untuk menjadikan seseorang insan atau seorang manusia itu sebagai manusia yang seimbang. Apa yang kita nak kaitkan dengan konsep guru ini yang saya sebutkan tadi adalah berkenaan dengan falsafah. Sebab itu apabila
menjadi guru khususnya di Malaysia ini, kita berpegang pada falsafah kita, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan di segi jasmani, ya, emosi, rohani, intelek dan juga sosial, ya. Ini asas kita, asas kepada guru. Apabila kita nak mendidik seseorang insan untuk membangunkan anak bangsa kita, kita berpijak pada atau berpegang kepada falsafah. Maknanya apabila kita lari di pada falsafah itu, maknanya kita bukan orang kata kaedah kita dalam mendidik anak bangsa. Satu isu yang saya ingin kongsikan di sini berkaitan dengan pendidikan. Seringkali kita sebagai guru, dan saya sendiri sebagai guru, suatu waktu dahulu, selalunya kita bila orang tanya, cikgu nak pergi mana, kan? Kita akan kata cikgu nak pergi sekolah, nak mengajar. Sebenarnya menjadi guru ini dia bukan mengajar, dia lebih daripada itu. Sebab itu isu berkaitan dengan guru ini, dia ada satu benda yang perlu kita jelaskan di sini. Ada dua term, iaitu sebagai pendidik dan juga pengajar. Pendidik ini, sebab tu setengah orang kata guru ni sebagai pendidik. Dalam situasi yang lain, orang melihat guru ni sebagai pengajar. Kalau pergi sekolah mengajar, dia tidak pergi sekolah, saya nak pergi sekolah, saya nak mendidik. Dia tak kata macam tu. Kan? Dia kata saya nak pergi sekolah, saya nak mengajar. Ataupun pengetua atau guru besar tanya, cikgu ajar apa hari ni? Dia tidak ada perkataan mendidik. Dalam keadaan yang lain, orang kata kita ni sebagai pendidik. Sebab itu saya ingin kongsikan di sini juga berkenaan dengan pendidikan tu. Setengah guru, saya ingin kongsikan, bila kita berbincang, bila saya tanya balik lah, sama ada pelajar saya sendiri atau pelajar masters, PhD, bila kita tanya tentang pendidik ini, apa yang cikgu faham tentang pendidik, dan dia akan kaitkan diri dia itu dengan transfer knowledge, ya, mengajar, mendidik, ya. Tapi konsep mendidik itu dia tidak berapa jelas. Mendidik ini dia merupakan proses. Kita nak mendidik, nak membangunkan manusia ni, dia bukan boleh sehari. Hari ni kita mengajar dia, hari ni kita mengasuh dia, hari ni kita mendidik dia, esok dia berubah, tidak. Sebab manusia ini melalui proses. Sebab tu saya katakan awal tadi, kerjaya sebagai seorang guru ini, dia beza dengan kerjaya lain. Dia satu perkara yang unik kerana kita perlu ada passionate, kesabaran di situ. Apabila kita nak mendidik orang, kita perlu ada passionate, kesabaran. Dia melalui proses, ya. Mungkin kita minta pelajar itu untuk sapu sampah sebagai contoh, ataupun mungkin pelajar itu kita minta dia menyebut A sebagai contoh, A sebagai contoh. Mungkin hari ini dia dapat menyebut, besok dia tak boleh menyebut. Maknanya akan ada proses ulangan. Sebab itu saya dalam konteks pendidikan guru ini, saya cukup respect kepada guru-guru yang mengajar di sekolah dasar, sekolah kebangsaan, mengajar bagaimana memulakan bacaan, membaca. Sebab itu kita membaca. Apabila kita mengaji Quran, kita sebab itu selalu, saya ingat Datuk Siti pun, Datuk Syimah pernah baca Quran. Bila kita baca Quran, dia nak ubah kepada satu surah itu, dia mengambil masa. Bila kita baca hari ini, maknanya esok kena baca lagi, lusa kena baca lagi. Kadang-kadang kita baca itu pun tak kena. Itu yang disebutkan proses tadi ni. Dan apabila berlaku satu masa yang disebut sebagai kematangan, matured, maka mungkin kita boleh baca sendiri. Itu disebut kematangan. Jadi dalam menjadi guru ni, konsep yang kita kena faham ialah kita kena faham tempoh kita mendidik itu. Proses mendidik itu dia mempunyai masa yang cukup panjang, dan dia memerlukan kesabaran. Dan apa yang penting bagi seorang pendidik,
juga seorang guru ialah melihat anak pelajar itu sebagai seorang yang mempunyai kemampuan yang sama. Kita tak boleh melihat guru ini, pelajar ini, pelajar ini tak boleh, anak ini tak boleh berjaya, ini tak boleh berjaya. Tak ada. Dalam seorang diri seorang guru ini, dia tidak boleh melihat kepada perbezaan itu. Ya, dia perlu melihat bahawa setiap pelajar itu mempunyai potensi untuk cemerlang. Sebab tu kita dapati ada pelajar-pelajar yang kita atas pengalaman bila kita lihat kepada pelajar di sekolah ini, kadang-kadang hari ini kita melihat kita yang merasakan bahawa pelajar ini tidak akan berjaya, tetapi setelah proses itu berlangsung, kita dapati ada pelajar yang sampai ke peringkat yang lebih tinggi, masuk universiti pun. Kalau kita tengok di sekolah rendah, baca pun kadang-kadang darjah 3 tak boleh baca lagi, tapi hari ini kita tengok pelajar tu dah dapat cemerlang. Sebab tu saya katakan tadi, jadi cikgu ni dia di segi kualiti dia kena melihat pelajar itu mempunyai potensi untuk cemerlang, dan dia tidak boleh membezakan pelajar-pelajarnya. Dia tak boleh melihat bahawa pelajar ini hari ini tidak boleh dan seterusnya tidak boleh ataupun tidak akan berjaya, kerana dia mempunyai potensi, kan? Dan kita jangan lihat bahawa pelajar ini hari ini dia boleh dan suatu hari dia akan terus berjaya tanpa sokongan yang baik daripada seorang guru. Itu yang dikatakan guru yang berkualiti. Dan kita kena faham, saya nak ulang sekali lagi, iaitu tentang mendidik ini, dia tak sama dengan pengajaran. Pengajaran kita mengajar, kita transfer knowledge, tetapi mendidik ini dia mengambil masa, dan dia beri proses. Dan kita kena ingat bahawa apa yang kita beritahu hari ini, esok dia akan ikut, tetapi tidak, dia kena ulang dan ulang. Saya nak ambil contoh yang simple lah. Kita ada anak kecil, semua kadang-kadang ibu dan bapa ada anak yang kecil. Hari-hari kita suruh dia pergi mandi, hari-hari suruh pergi mandi. Petang adik pergi mandi, esok suruh lagi. Kalau tidak, tak payah suruh lah, kan? Sebab dia dah terdidik, tetapi kita terpaksa mendidiknya supaya dia menjadi orang yang terdidik. Jadi apa yang penting pada seorang guru ini ialah passionate itu, kesabaran. Itu. Okey. Kiranya kalau nak cakap panjang sepecah dah kan. Itu dulu. Guru berkualiti ni perlu ada dalam diri sebagai pendidik dan juga pengajar. Pengajar. Okey. Saya teruskan dengan Profesor Madya Dr. Siti Nur. Cicero menyatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi boleh tak Prof ceritakan bagaimana pengalaman semasa jadi guru dahulu bezanya dengan kini, dan Prof pun kini sudah bertugas di Universiti Utara Malaysia. Silakan. Okay, terima kasih kepada pengacara Prof Madya Dr. Nur Hashimah Ismail. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis forum pada hari ini. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di negeri Perlis khasnya dan kepada seluruh guru-guru di seluruh Malaysia amnya. Yang berbahagia di sebelah saya ni memang orang kata apa, orang kuat di school education kita ni, dekan saya sendiri, Profesor Madya Dr. Yahya Don. Alhamdulillah kerana dapat bersama-sama pada petang ini. Juga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak JPN Perlis kerana sudi menjemput kami untuk berforum pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Berbalik kepada soalan Prof Madya Dr. Nur Hashimah tadi, apa bezanya guru dahulu dengan guru sekarang? Memang banyak beza. Kalau tengok dari segi perbezaan, terutamanya dari segi pasca COVID-19 sekarang ni, memang kata totally berubahlah keadaannya, kan. Kalau macam dulu, saya masih ingat lagi masa saya mula-mula masuk ke era pendidikan tu, awal 90-an, saya mula menjejakkan kaki ke sekolah mengajar. Masa tu saya di MRSM. Jadi saya rasa macam takut-takut. Tapi walaupun takut-takut, nampak macam biasa dengan norma kita pada masa tu. Kemudian masuk kepada IPG, pendidikan lain pula. Kita tengok pelajar-pelajar yang lebih dewasa. Tapi sekarang ni tak kira. Walaupun kata sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, semuanya memang menghadapi satu cabaran yang agak kuat lah untuk dalam era pendidikan sekarang ni, dalam mendepani, orang kata mendepani era COVID-19 ni. Macam kita sebut, kalau sebelum ni kita chalk and talk. Mungkin kita masuk kelas,
kita mengajar. Macam zaman Piramli dulu lah, hari-hari cikgu main bola apa semua tu kan. Dia ulang benda yang sama. Tapi kalau sekarang ni kita tak boleh nak buat macam tu lagi. Guru-guru sekarang ni memang sentiasa bersedia untuk mengalami perubahan. Okay, untuk yang kita kata bila mendepani era COVID-19 ni, memang guru-guru boleh katakan keseluruhan guru-guru terlibat dengan PDPR, pengajaran dan pembelajaran daripada rumah. So bila PDPR, bukan kata senang. Sebenarnya orang salah anggap. Dia kata cikgu-cikgu sekarang ni senang lah PDPR duduk rumah. Silap konsep tu sebenarnya. Okay, saya banyak dengar daripada kalangan masyarakat kita, nak jadi cikgu lah sebab senang PDPR. Dia tak tahu senang tu senangnya macam mana. Okay, jadi sebenarnya cabaran untuk guru-guru. Bila kita menyebut pasal PDPR, kita nak tarik pelajar dari jarak jauh. Kita nak sampaikan ilmu kita kepada pelajar dalam masa yang sama, kita nak dia minat untuk mengikuti kelas kita setiap hari. Jadi macam mana kita nak kawal pelajar supaya dia berminat dengan kita? Kalau dulu kita kata kita mengajar menggunakan PowerPoint slide, dah nampak okey dah, comel dah. Kan cantik dah PowerPoint slide tu. Lepas tu masuk pula animasi, okey dah. Tapi sekarang kalau kita buat sekadar PowerPoint slide sahaja, kita tak berjaya nak tarik pelajar-pelajar tu sebenarnya. Untuk jangka masa pendek, ya, pelajar akan dengar. Tapi untuk long term, pelajar akan rasa cepat fed up. Okay, jadi apa cabaran dia? Cabaran dia maka guru-guru hendaklah buka minda belajar tentang IT. Integrasi antara teknologi dengan pendidikan tu kena sealiran. Kalau kita mengajar nak buat persiapan pelajaran kita kena selitkan IT tu. Okay, contoh kalau sebelum ni saya sebut tadi lah, kita sebut pasal PowerPoint slide dah okey dah. Tapi sekarang ni kena ada Canva. Okay? Aplikasi Canva sekarang ni lebih menarik lagi. So kemudian kita kata kita ada buat penilaian, sebelum ni bagi quiz je. ABC ke, struktur soalan ke, esei ke. Tapi kalau macam tu sekarang ni dah kurang menarik, maka apa kita nak kena buat? Kita guna aplikasi yang lebih canggih untuk masa ini, contohnya Quizzes ataupun Kahoot. Kahoot kalau dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah memang nak join. Dia akan rasa hebat, dia akan rasa menarik. So itulah cabaran bagi guru-guru sekarang ini. Dia kena sentiasa bersedia untuk berubah selari dengan era perubahan zaman kini. Okay, itulah untuk intro saya rasa hari ini dulu. Kiranya guru sekarang perlu bersedia, ya. Bersedia sealiran dengan pelajar. Sebab sekarang pelajar sudah pandai TikTok dan sebagainya, ya. Jadi selain daripada guru, pentadbir juga berperanan, ya. Jadi Holmes M Group, ya, menyatakan kita tidak boleh meningkatkan kualiti pendidikan tanpa membaiki kualiti guru. Ini membuktikan, ya, betapa beratnya tugas dan tanggungjawab seorang guru bagi meningkatkan kualiti dan prestasi sekolah. Okey, pada pandangan Prof lah, sebab Prof ni dah lama dah terlibat dalam bidang kepimpinan, kan. Bagaimanakah pentadbir boleh membantu meningkatkan kualiti diri dalam kalangan guru-guru di sekolah mereka? Silakan. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Nur Hashimah Ismail. Soalan ni dia jump to the kepimpinan pula. Ya, sebab bila di sekolah mesti ada pentadbir, mesti ada guru besar, pengetua, guru. Jadi saya nak kaitkan bagaimana kita nak akhir sekali nak dapat guru berkualiti tu. Nak jana kecemerlangan ke arah pendidikan bersatu tu. Jadi peranan pentadbir tu juga penting. Dia sebenarnya guru, pentadbir sekolah, pengetua, guru besar, penolong kanan, semua tu merupakan pemimpin sekolah. Dan juga setengah hari ini orang melihat kepada pemimpin guru. Dan dalam kepimpinan ini dia bukan ketua. Setengah orang kata pengetua, guru besar itu pemimpin. Ya, mereka memang pemimpin. Tetapi jawatan dengan kepemimpin itu agak beza. Pemimpin ini, peranan pemimpin sekolah ini yang paling penting ialah mempengaruhi orang lain. Itu pemimpin. Pemimpin ialah mempengaruhi orang lain untuk meningkatkan pencapaian, ya, melalui usaha untuk mempengaruhi orang lain bagi meningkatkan kepuasan dia bekerja dan sebagainya lah. Jadi kalau manusia ni, kalau kita sentiasa mempengaruhi dia dengan benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh memenuhi apa yang perlu pada seorang manusia itu, dia merasakan ianya dihargai. Apabila dia rasa dihargai, dia
akan meningkatkan upaya dia, komitmen dia untuk bekerja lebih baik lah, kan. Tetapi kalau kita sebagai pemimpin, ya, kita seringkali merendah-rendahkan orang lain, mungkin secara tidak langsung dia boleh menyebabkan motivation kita untuk bekerja, komitmen kita untuk bekerja, kepuasan kerja akan jadi rendah dan dia akan menjejaskan pencapaian sekolah. Itu asas dalam kepimpinan. Kalau apa yang Prof. Mahathir Dr. Shimah tanya tadi ialah macam mana kita nak naikkan kualiti guru di sekolah ini, apakah peranan pemimpin yang patut dia lakukan? Itu peranan dia. Sebenarnya ada banyak. Jadi hari ini saya ingin kongsikan ada 4 perkara yang perlu dilakukan oleh pemimpin sekolah dan juga guru itu kepada pelajarnya. Dia 2. Guru kepada pelajar, macam mana nak bangunkan pelajar itu menjadi insan yang hebat di segi pencapaian, dan bagaimana pemimpin sekolah ini yang saya nak rujuk sini kepada pengetua, guru besar, penolong kanan, nak menjaga kualiti guru supaya guru ini very committed. Dia ada 4 benda, ada 4 perkara. Yang pertama ialah kita kena jaga diri kita dulu. Kena jaga diri kita dulu. Bila kita nak mengajak orang lain supaya lebih baik, supaya meningkatkan pencapaian dalam sebuah organisasi, seseorang pemimpin itu, sama ada guru ataupun pemimpin sekolah, dia perlu melihat kepada dirinya dari segi personalitinya. Dari segi personality. Saya nak ambil contoh yang very simple dalam masyarakat kita. Katakanlah, ya, kalau seorang imam masjid, dia nak pergi baca khutbah, dia pakai singlet, t-shirt, pakai seluar jeans, kita nak pergi tak sembahyang masjid tu? Itu kita tak nak, kan? Sebab tu imam masjid ni, dia bila nak khutbah Jumaat, dia akan pakai pakaian yang bersih, jubah yang putih, yang mungkin dia akan pakai jubah hitam, kepiah yang hebat, baru dia baca khutbah. Tujuan dia ialah supaya anak jemaah ni dapat mendengar apa yang dia nak sampaikan. Ada timbul di situ dipanggil sebagai hormat kepada pemimpin. Jadi begitu juga sebagai seorang pengetua, guru besar, supaya guru-guru kita kena jaga kita punya personality. Pakaian kita janganlah pakaian yang menjolok mata, kan? Jangan pakaian kita ni yang baik-baik. Sebab itu saya nak kongsi sini berkaitan dengan satu kajian yang saya buat berkaitan dengan personality guru dengan pencapaian pelajar. Jadi kajian ini antara 3 negeri perbandingan, di negeri Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar suka kepada guru di sekolah itu kerana guru tu berpakaian cantik. Ini kajian ni. Dia cantik, bersih, ya. Jadi tahap tinggi personality guru ialah di Kelantan. Kelantan ni, Kelantan. Di Kelantan, di Kelantan ni dia pakai baju macam bling-bling, bunga. Jadi pelajar tu ni, yang ni juga mempengaruhi sebenarnya, kan? Begitu juga dengan pengetua. Sebab tu kalau guru besar, pengetua, kalau kita tengok di sekolah, dia mula dia tukar beli kereta sebagainya, kan? Sebab dia nak jaga itu. Itu saya akui firm. Yang kedua, selain daripada personality yang boleh mempengaruhi orang lain, ialah berkenaan dengan dari segi bercakap benda-benda yang melibatkan ilmu, ya? Sering menasihat orang lain, sering menyampaikan satu perkara itu dengan ilmu, dengan ilmu pengetahuan. Sebab itu kalau kita nak membangunkan orang lain, kita perlu ada pengetahuan, ilmu. Sebab tu setengah kita bila balik kampung, kita akan duduk sebelah orang yang tua-tua, ibu bapa kita, dia akan nasihat kita dengan perkara-perkara yang ilmu. Jadi kita berubah hasil daripada nasihat tadi. Sebab itu dan jadi pemimpin sekolah ni dia perlu bercakap tentang ilmu. Dia kena banyak membaca lah. Kalau nak berubah orang, dia kena ada ilmu. Maksud di sini menyampaikan
atau membicarakan sesuatu itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, baru orang tu nak berubah. Contohnya kalau saya suka ambil contoh di rumah. Kalau kita nak anak kita tu berubah, nak anak kita buat kerja, kita tak boleh suruh pergi sapu sampah. Ini simple ya. Sebenarnya kalau nak suruh sapu sampah pun, kita kena tunjuk ini cara sapu sampah. Itu pengetahuan. Transfer knowledge kita dalam bentuk pengetahuan. Oh macam ni sapu sampah. Oh, kita tak boleh suruh sapu sampah. Kita tidak boleh mengandaikan bahawa semua orang tahu sapu sampah. Ada yang tidak tahu sapu sampah, cara nak himpun sampah dan sebagainya. Maknanya kita perlu tunjukkan dan beri pengetahuan. Yang ketiga, kalau kita nak bangunkan orang lain ini, nak pastikan kualiti guru kita ini hebat, nak pastikan pelajar kita ini maju, kita kena ada apa yang dipanggil sebagai melihat kepada kemampuan individu. Ya, kita kena ada pertimbangan individu. Kita kena yakin dan percaya bahawa individu itu berbeza. Individu itu berbeza. Tidak akan ada sama individu walaupun daripada satu keluarga, tak sama. Sebabnya di sekolah kita, pelajar kita itu pun datang daripada kepelbagaian keluarga. Sebabnya kalau bapaknya seorang tentera contohnya, karakter anak tadi tak sama dengan bapaknya seorang petani, bapaknya seorang guru, tak sama karakter. Dia kaedah kekeluargaannya itu banyaknya tergantung kepada career atau background sesebuah keluarga itu. Seorang keluarga petani, mungkin cara dia bercakap dengan anak dia tak sama dengan seorang yang anaknya datang daripada keluarganya tentera atau polis. Dia beza. Dan karakter tadi mempengaruhi mereka di sekolah. Sebab itu kalau kita nak ambil tindakan, kalau kita nak melihat, kita perlu melihat kepada siapa mereka. Jangan kita samakan bahawa semua pelajar yang ada dalam bilik darjah ini sama, tak sama. Macam tu juga dengan pengetua atau guru besar atau pemimpin sekolah yang lain. Kalau dia nak melihat seseorang guru itu, dia tidak boleh melihat kepada guru ni sama. Mungkin suami PM Dr. Siti ni, Dr. Din, juga pensyarah, dia lain. Tapi kalau suami Dr. Siti Nur ini seorang tentera, karakter Dr. Siti lain tak sama. Kadang-kadang background keluarga ini dia mempengaruhi karakter guru, kan? Kita tak boleh kata kenapa cikgu tu boleh buat, kenapa cikgu tak boleh buat. Sebab tu kita perlu melihat kepada consideration ataupun individual consideration. Kalau nak ubah orang, lihat kepada individual consideration. Kita tak boleh samakan orang itu sama. Maknanya ini kaedah. Kaedah apabila kita nak menjamin tentang kualiti guru di sekolah. Nak jadi kualiti guru, baru orang tu seronok. Itu yang ketiga. Yang keempat yang perlu kita boleh buat ialah kita sentiasa melihat sesuatu yang ada pada guru kita, atau pada pelajar kita, bagi pihak guru, benda yang baik. Maknanya kita jangan ambil tindakan condemn. Dia buat itu based kepada kemampuan, kebolehan, pemikiran dia. Jadi kita beri penghargaan. Sebab tu dalam hidup ini, nak jadi pemimpin, nak jadi seorang ayah, nak jadi seorang ibu, selalu kena kata good. Sebab tu good ini, sebab tu selalu saya sebut ibu jari kita ni Allah Ta'ala jadikan bahawa dia ni hebat. Sebab tu ibu jari ni Dr. Siti No, dia manusia ni berbilion dia tak sama Chop ni, thumbprint ni tak sama. Hebatnya thumbprint ni, kalau saya tunjuk thumbprint ni kat Dr. Shima, dia rasa lain tau. Saya tunjuk thumbprint pada Dr. Siti, tunjuk ya. Dia bukan kata apa pun, just tunjuk ya. Tetapi thumbprint kita ni mempunyai makna yang cukup kuat, yang boleh merubah jiwa kita, boleh merubah jiwa orang tu daripada susah kepada jiwa yang tenang. Hanya kerana ni ya.
Kan? Bukan kerana kita pergi cakap kat dia, tak. Saya jumpa Dr. Shimah, saya pergi. Dr. Shimah, okey. Dr. Shimah, Dr. Iyah kata sayang. Jadi, dia memberi satu ketenangan, kesungguhan untuk bekerja. Dia tak boleh cakap banyak. Sebab itu saya kata, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita tak hargai. Sebab tu, maka nak jadi pemimpin sekolah, nak jadi guru sekolah, sentiasalah cikgu bagus. Satu lagi yang kita kena ingat ni, apabila kita bercakap itu adalah merupakan satu doa. Jadi nak jadi pendidik ini, dia kena doa. Setengah orang dia kata, oh jenuh lah kalau kita cakap kita bagus-bagus, orang tu mungkin jadi tak bagus. Sebab jiwa seorang guru, dia tak boleh ada perasaan cemburu, perasaan buruk sangka. Kerana ramai yang kata, oh kita cakap budak tu melampau lah. Tak. Apabila kita bercakap benda-benda yang baik, insya-Allah dia akan beri benda yang baik kepada kita. Sekali kita bercakap benda yang buruk kepada orang lain, dia akan datang 10 kali ganda buruk kepada kita. Sebab tu kita kena berbaik sangka pada pelajar kita dan sentiasa bercakap baik. Dan insya-Allah ya, sebagai seorang pendidik, saya katakan tadi, mungkin hari ini tidak berubah, tetapi apa yang kita sampaikan pada hari ini, mungkin 5 tahun lagi dia berubah. Itu merupakan satu rahmat kepada kita. Jadi itu maknanya, nak jadi pemimpin sekolah, macam itulah nak jadi seorang guru sekolah, dia perlu ada elemen-elemen tadi. InsyaAllah. Itu panjang lah tu. Lagi Dr. Siti nak cakap kat dalam hal ni sebenarnya kepimpinan melalui teladan ya. Dia tak boleh kata teladan juga. Dia main peranan lah. Peranan guru tu sendiri. Teladan ni kita buat orang tengok kita. Itu boleh juga. Pentadbir tu sebagai contoh lah. Dia mungkin jadi macam servant leadership tu lain cerita pula. Itu sebab tu saya kata tadi banyak. Cuma apa yang kita boleh sebut di sini, dia kena behave lah, kena behave. Jaga diri kita, jaga pakaian kita. Sebab cikgu ni kena jaga pakaian. Sebab tu kalau Tok Shimah, kalau kita pergi pasar, orang tengok ni cikgu, orang tengok ini polis. Sebab tu kalau Tok Shimah pergi pasar beli ikan, cikgu nak beli ikan ni berapa kilo, dia sebut cikgu, dia tahu personality tu, karakter tu, gaya tu, dia tak sama. Tapi kalau seorang yang beruniform tadi, kalau dia pergi, dia tak panggil cikgu, dia tahu ini bukan cikgu. Karakter yang Allah Ta'ala bagi itu adalah merupakan satu unik. Maka kita jagalah sebagai cikgu yang berkualiti. Behavior kita, tingkah laku kita, kerana dia akan dicontohi oleh masyarakat. Okey, Prof. Saya nak berbalik kepada misi Kementerian Pendidikan ya. Di mana berhasrat membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia, bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mematuhi aspirasi negara Malaysia. Jadi dalam hal ini tak lain tak bukan ialah falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan negara. Jadi apakah kaitan falsafah pendidikan negara tu dengan guru berkualiti? Prof, silakan. Okey, terima kasih pada Prof Dr. Hashimah. Okey, memang sangat berkait rapat. Falsafah pendidikan kebangsaan tu akan direalisasikan sepenuhnya oleh para penggerak tu lah. Jadi siapa para penggerak tu? Itulah dia guru. Guru yang menggerakkan agenda sesebuah negara. Okey, jadi kalau kita kata guru berkualiti tu memang penggerak pelaksana kepada kejayaan falsafah pendidikan kebangsaan, memang ya. Okey, kalau kita tengok kepada tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini, okey, guru berilmu bina generasi baru. Okey, jadi maksudnya guru ni menyentuh kepada bagaimana seseorang guru tu perlu memantapkan profesionalisme dia, keilmuan dia. Okey, dia kena ada sikap untuk lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Okay, jadi dia kena ada inovasi dalam setiap tindakan dia. Sebab kalau kata kita ni adalah guru yang out of dated, pelajar-pelajar tak akan berminat dengan kita. Dia akan jadi satu proses pembelajaran yang menjemukan bagi dalam kalangan pelajar.
Okay, jadi kalau kita ni memang sentiasa bersedia ke arah perubahan untuk teknologi, menerapkan digital dalam PMP kita, maka pelajar-pelajar ni memang akan rasa happy. Tak sabar nak tunggu masa kelas kita. Sebab apa? Sebab dia tengok pengajaran kita yang menarik, apalagi dengan sebagaimana yang Prof Dekan sebut tadi kan, penampilan guru tu sendiri. Memang guru tu memang memainkan peranan yang sangat penting lah ke arah merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Kalau kita tengok kepada falsafah pendidikan kebangsaan sendirilah untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang dari aspek jeris. Okay, jasmani, emosi, rohani, spiritual dia. Okay? Jadi sasiah dia. Jadi macam mana kita nak pastikan pelajar tu boleh diterapkan dengan jeris yang sepenuhnya berkesan untuk direalisasikan dalam kehidupan. Okay, jadi di sinilah kita kata peranan guru. Kalau guru tu memantapkan profesionalisme dia, keilmuan dia, dia akan sentiasa mendapatkan ilmu-ilmu ke arah perubahan semasa yang lebih baik. Okay, jadi penerapan digital dalam pengajaran tu paling pentinglah bagi saya. Okay, untuk kita nak menjayakan falsafah pendidikan kita, nak laksanakan kejayaan dalam semua aspek, kejayaan secara holistik untuk pembelajaran pelajar tu, bukan saja setakat yang kata akademik saja, tapi jasmani, emosi, sasiah, semua tu mestilah datang daripada guru, dan guru juga sebagai role model untuk dia orang. Dia orang duduk di rumah tengok ibu bapa macam mana. Okay, bila di sekolah dia akan tengok, dia akan fikir, okay, cikgu dia ni macam ni. So apa yang ada pada guru tu memang sedikit sebanyak akan mempengaruhi pelajar tu tersebut. Okay, jadi memang orang kata inovasi hendaklah sentiasa dipraktikkan oleh guru. Bagi saya lah, daripada pengalaman saya dah 23 tahun dalam pendidikan, dan saya pun terlibat dengan pengajaran pelajar-pelajar master saya, yang mana pelajar-pelajar master tu adalah dalam kalangan guru-guru sekolah. Bila kita berbincang di dalam kelas, memang mereka menyatakan ketidakselesaan mereka sekarang ni sekiranya mereka meletakkan halangan untuk berubah. Okay, jadi daripada pembelajaran kita tu kita kata, okay, moral of the story, guru-guru sekarang ni mesti bersedia untuk menyahut cabaran masa kini. Okay, cabaran tu apa dia? Cabaran untuk menerapkan digital. Digital mesti ada dalam PMP. Tak boleh dah chalk and talk macam dulu. Okay? Jadi kalau macam dalam kelas pun saya cuba tengok, saya cuba pada peringkat awal lah itu, walaupun saya mengajar guru-guru, saya nak test. Sebenarnya pun saya nak test je, guru-guru ni sedar tak apa yang kita buat tu, walaupun dalam secara orang kata online. Tapi bila kita tunjuk PowerPoint biasa, and then kita guna Canva. Bila kita guna Canva, dia akan cakap, "Ui, canggihnya. Macam mana nak buat tu? Ni mesti sudah saya seronok tengok." Jadi nampak kesan kat situ. Jadi daripada perbincangan kami di akhir kelas, saya tanya, okay, kalaulah tuan-puan sebagai pelajar dalam kelas saya ni, perbandingan yang saya buat tadi tu, yang manalah rasa lebih berkesan untuk PMP di sekolah? Oh, semestinya yang berubah tu, doktor, dia kata. Mestilah yang kita guna Kahoot, yang kita guna quizzes, bukan sekadar quiz macam biasa. Okay, jadi kat situ nampaklah peri pentingnya untuk PMP di dalam kelas, guru-guru hendaklah menerapkan digital dia. Okay, digital kena ada. Okay, kemudian dia nak buat inovasi pun, dia kena ada lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Itu adalah sentiasa menimba pengetahuan. Tak boleh nak kata guru-guru dah ada gaji, dah ada rumah, ada kereta, maka comfort zone. Dah ada zon selesa, tak boleh nak ubah lagi dah. No. Okay, kita kena sahut cabaran masa kini. Apalagi bila kata pembelajaran abad ke-21. PAK 21 yang diwar-warkan sekarang ni. Kalau tanya, memang boleh katakan 100% guru-guru faham PAK 21. Tapi bila tanya pelaksanaan, kat situlah yang banyak menyatakan banyak halangan nak implement. Okay, jadi daripada situlah saya nampak memanglah guru-guru mainkan peranan pentinglah untuk menjayakan agenda kerajaan di mana nak realisasikan falsafah pendidikan kebangsaan dengan jayanya. Okay? Terima kasih, Prof. Okay, tadi Prof ada nyatakan kalau nampak seseorang tu sebagai guru pergi kedai pun nampak guru. Saya teringat kata pensyarah saya dulu cakap, sebenarnya cikgu ni dia ada topi. Topi sebagai guru. Jadi guru yang hebat ni kiranya mempunyai roh guru tu dan mempunyai keupayaan untuk menggabungkan pengetahuan, kemahiran, kepakaran yang tinggi dan sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Khususnya dalam bidang pengajaran lah. Jadi Prof, bagaimana identiti guru itu berkaitan dengan kualiti guru? Boleh Prof jelaskan? Okay, terima kasih Tashimah. Ini soalan yang menarik saya rasa. Dan hari ini orang bercakap tentang identiti sebenarnya. Dia ada dua term di sini, iaitu identiti guru dan satu aspek lagi adalah berkenaan dengan kualiti guru.
setengah orang itu dia melihat kepada kualiti hasil kerja TikTok, buku rekod buat, ya, kelas tak pernah miss, ya, kerja yang baguslah. Satu lagi dia, saya beri contoh ni, satu lagi guru ini di sekolah, kalau kita tengok dia buku rekod dia culah sikit, dia jarang-jarang buat dan sebagainya. Tapi bila dia masuk dalam kelas, pelajar suka dia. Dengar ni dia boleh suka. Ya, pelajar dengar dia nasihat dia, pelajar selalu bersoal jawab dengan dia, kan. Dan dia beza. Dia kadang-kadang dia kerja tu tak smart lah. Dia tak smart, tak buat yang tu. Tapi bila sebut nama dia, pelajar suka. Yang ini dikatakan seorang guru. Satu lagi kita tengok, dia hebat, kan. Hebat semua TikTok. Tapi pelajar bila sebut nama dia, pelajar senyap, kan. Dia ataupun dia dengan klik dia pun tengok Allah, dia tak boleh nak. Dia ada di sekolah ada macam tu. Yang ini yang antara quality dengan identity tu. Identity ini maknanya seorang guru itu dia mempunyai orang kata apa, keinsanan tu tinggi. Dia boleh berbincang dengan pelajar, dia boleh berbual dengan pelajar, dia boleh orang kata apa, dalam konsep yang lebih baik ialah tarbiah, proses penghayatan, ya, dengan pelajar. Dan mereka ini walaupun telah bersara, mereka ini masih dihormati. Dan satu lagi, saya nak bagi dua yang ekstrim lah, tapi kalau boleh perlu ada dua-dua elemen tadi lah, quality dan juga identity. Satu lagi yang saya katakan tadi lah, bila dia bersara, habis segitu sajalah. Tapi apa yang saya risau hari ini ialah orang melihat kepada quality tanpa melihat pada identity. Dia nak quality lah, selalu tengok dia ni okey, ini kerja up to date, dia ni buat semua. Tapi kita terlupa bahawa dia bukan mempunyai ataupun bukan menguasai identiti guru. Pelajar tak nak dengar dia, pelajar tak nak ikut dia. Cikgu ni siapalah kita kalau bukan orang lain ikut kita, ya. Siapalah kita kalau ada knowledge yang hebat, buat itu buat ini, tapi pelajar tidak menghormati kita, pelajar tak nak dengar apa yang kita sampaikan, atau pelajar boring dengan kita. Ini masalah ni. Takut pelajar boring masuk kelas. Ingat, kita kena ingat bahawa guru ini boleh mematikan karier pelajar, minat pelajar, ataupun boleh menghidupkan minat pelajar. Kadang-kadang kita tak minat matematik, tapi kerana guru tadi mempunyai identiti yang baik, roh yang baik, selalu ambil berat, maka pelajar tu minat dia kerana cikgu tadi. Saya ingat Tok Syimah, Tok Siti pun pernah duduk sekolah, kan. Kadang-kadang kita hebat dalam satu pelajaran itu bukan kerana subjek itu, tapi kerana cikgu tu, kerana cikgu. Kadang-kadang kita tak nak masuk kelas, tak nak pergi sekolah, bukan kerana subjek itu, kerana cikgu tu. Ini saya nak kata sebut tadi ni, identiti sebagai guru dan juga quality sebagai guru. Jadi sebaiknya dia kena ada dua lah, quality dan juga identity. Quality ini maksud dia kerja buat dia mesti up to date, knowledge dia, kepakaran dia kena up to date selalu. Dan pada yang sama dia jangan lupa identity guru tu dia kena jaga. Dia kena hidupkan, dia kena developkan supaya dia menjadi satu aura kepada pelajar yang lain, ya. Dan pelajar minat untuk belajar itu kerana dia. Macam kat universiti juga, orang kadang-kadang dia nak memilih penyelia tu bukan kerana setengah orang kata milih penyelia ni kerana penyelia tu mudah nak pergi lulus. Sebenarnya yang nak luluskan buat master atau PhD ni bukan penyelia. Penyelia tu ada orang lain yang menilai, bukan dia. Kan? Tetapi orang memilih dia kerana dia boleh membantu orang lain untuk dia lulus. Itu kadang-kadang kita lupa. Contohnya kalau Dr. Din datang buat PhD dengan saya, bukan saya nak luluskan dia, tapi saya boleh membimbing dia, saya boleh membentuk dia, saya boleh memberi motivasi. Dan yang nak lulus bukan saya, dia melalui proses pemeriksaan oleh orang luar, orang lain pula.
Jadi kadang-kadang bahawa orang nak sebagai kita sebagai penyelia tadi kerana tadi pada identiti tadi yang dia rasa boleh membantu dia, boleh berhubung dalam tempoh masa yang tak terhad. Sebab tu kita tengok dahulu banyak guru-guru yang pergi ziarah rumah pelajar, kan? Dia sanggup bagi duit di poket bagi kat pelajar tu, kan? Bukan dia ni dia ada roh tu, ada identiti tadi, ya, bahawa nak jadi pendidik ni dia kena concern pada semua pelajar, kan? Hari ini saya ingat benda-benda tu agak kurang kerana kita berat kepada OBE, kan? Jaga OBE, tapi pada masa yang sama kita jangan lupa kita human touch itu penting. Human touch itu penting. Hubungan manusia itu penting sebagai seorang pendidik. Sebab menjadi seorang guru ini satu kerjaya yang unik. Dia bukan macam kerjaya yang lain. Dia sebab dia berterusan. Kita balik rumah, guru balik rumah, dia tidak habis situ. Dia ada komunikasi dengan pelajar dia. Setengah orang kata balik rumah tersarut fikir lah. Tak boleh. Dia seorang guru, dia bukan macam tu, kan? Dia kalau cikgu ni kau balik rumah, dia fikir anak dia, pelajar dia fikir, dia akan fikir sampailah esok dia fikir lagi. Tetapi kalau career yang lain, ya, kalau seorang kani lah sebagai contoh, kan, ataupun pegawai takbir, mungkin dia settle hari tu, dia tutup buku habis, ya, sebab dia urusan pentadbiran. Tapi kita dalam membentuk hubungan manusia ini dia berterusan. Mungkin kejap lagi anak pelajar kita meninggal, mungkin nanti kita akan pergi ziarah pelajar, mungkin ada pelajar yang susah. Jadi itu yang disebut sebagai identiti guru. Identiti guru. Kualiti lain. Kualiti ini base pada pengetahuan, kerja buat dia, komitmen dia, yang tu. Dan kalau dia, macam saya kata tadi, dia very committed, masuk kelas tak pernah tinggal, kerja buat, berrekod buat, ya, tapi orang tengok muka dia pun kan? Jadi dia tak mau. Pelajar tengok muka dia pun tak mau. Jadi tak seronok lah, kan? Jadi tidak menyampai hasrat kita nak membangunkan orang lain lah. Kita nak bangunkan orang lain, kita nak mendidik anak kita. Tapi kalau anak kita tengok muka kita pun dia tak nak mari, macam mana? Kan? Jadi yang ni yang kita kena concern sebagai seorang guru. Kita kena seimbangkan antara identiti dengan kualiti. Jadi identiti kualiti ni penting, ya, sebagai seorang guru. Jadi Dr. Siti, sebenarnya dasar global langit terbuka di abad ini menjadikan Malaysia mengalami kemajuan yang dramatik dalam bidang teknologi dan penyebaran maklumat. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia sekarang bertanggungjawab, ya, melaksanakan dasar agama Malaysia ni mampu bersaing di pesada antarabangsa dengan negara maju kerana dunia tanpa sepadan, era globalisasi di seluruh dunia. Jadi semua elemen ni ada dalam pendidikan abad 21. Jadi ini terkandung, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi Prof, boleh jelaskan pendidikan abad 21 ni bagaimana, ya? Tadi kita dah dengan jelas, dengan terperinci, kita dah kupas, berkenaan guru berkualiti. Sekarang kita teruskan dengan pendidikan abad ke-21. Silakan. Okey, terima kasih Prof. Madia Dr. Hashimah, moderator kita. Okay, Alhamdulillah, bila kita sebut pasal PAK 21 ni, boleh katakan semua orang sedia maklum dah. Baik daripada guru ataupun pelajar, semua dah boleh sebut apa dia PAK 21 tu. Okay, jadi saya rasa pun pada petang ni pun tak perlu saya nak highlight apa dia PAK 21 secara detail. Maka saya nak jelaskan kat sini ada 4 elemen penting yang perlu diaplikasi oleh para guru untuk menerapkan PAK 21. Pembelajaran abad ke-21 ni apa benda? Okay, jadi pertama sekali PMP dia. Okay, PMP guru-guru sekarang ni bila menyebut pasal PAK 21, dia bukan lagi pembelajaran yang berpusatkan kepada guru, tetapi sebaliknya berpusatkan kepada pelajar. Okay, bermaksud bila berpusat kepada pelajar, dia lebih banyak kepada aktiviti-aktiviti. Okay, pelajar mendapatkan ilmu secara daripada pembelajaran inquiry penemuan, bukan sekadar mendengar apa yang diatur, disebut oleh guru-guru tersebut sahaja. Okay, maksudnya berpusatkan kepada pelajar. Okay, yang kedua, dalam PMP itu pula, para guru hendaklah menerapkan
kemahiran berfikiran secara kritik. Okey, critical thinking. Jadi macam mana nak critical thinking? Kita tak bolehlah kata kita nak habiskan silibus untuk hari ini, so kita buat pada hasil pembelajaran hari ini sekian. Tak ada aktiviti yang menerapkan kemahiran berfikir secara kritik tu. Critical thinking kena ada. Bila nak menerapkan critical thinking, maka kita kena ada bagi aktiviti yang boleh pelajar tu berfikir. Macam mana nak dapatkan satu benda tu. So bila dia sentiasa berfikir, dia akan menggunakan konsep critical thinking dalam proses pembelajaran. Okay, kemudian bila relate dengan critical thinking itu juga dia adalah satu kerja berkumpulan. Bila kita berpusatkan pelajar, kita bagi kerja, pelajar-pelajar buat kerja secara berkumpulan. So ada teamwork. Okay, bila ada teamwork, maka dia ada kolaborasi antara pelajar dan juga ada communication antara pelajar. Okay, jadi antara dua C itu pun penting. Okay, collaboration dengan communication. Itu adalah elemen yang penting juga untuk PAK 21. Okay, bila sebut collaboration, dia bukan setakat collaboration untuk di kalangan pelajar. Guru-guru of course lah kena ada kolaborasi. Okay, katakanlah guru A dengan guru B, dua-dua mengajar sains. Tapi guru A dengan cara dia, guru B dengan cara dia. Tak ada kolaborasi antara dua-dua guru tu. Okay, jadi di situ akan menyebabkan berlaku juga cabaran untuk kita merealisasikan PAK 21 dengan jayanya. Jadi sebaik-baiknya guru yang mengajar subjek yang sama hendaklah berkolaboratif ataupun berkolaborasi dengan guru lain tentang cara PMP yang lebih berkesan di sekolah. Okay, berbincang macam mana cara kita nak mengajar supaya pelajar ni lebih mencapai hasil pelajaran dengan baik. Okay, jadi bila perbincangan antara guru, mungkin dia akan discuss dari segi aktiviti apa nak dibuat untuk lebih berkesan lagi. Okay, jadi itu antara collaboration dan juga communication. Okay, the most important thing yang paling nak kena jaga bila PAK 21 ni, kita kena ingat, guru bukan lagi sumber mutlak kepada pelajar. Kalau dulu ya, pelajar nak dapat apa-apa info, nak dapat apa-apa knowledge, dia akan merujuk kepada guru. Tapi sekarang ni dengan PAK 21, dunia tanpa sempadan, klik jadi hujung jari. Boleh katakan sekarang ni dengan PDPR lagi, memang boleh katakan majoriti lah dah ada kanak-kanak ni, pelajar-pelajar sekolah yang dia dah ada telefon sendiri kan. So klik je, tekan je di telefon, dapat apa yang dia orang nak tahu. Jadi guru bukan lagi sumber mutlak. Bila guru bukan lagi sumber mutlak, maksudnya seluruh negara, seluruh dunia boleh merupakan sumber ilmu kepada pelajar tu. Dia boleh klik je nak tengok kat mana-mana. Okay, jadi di sinilah cabaran untuk guru dalam menghadapi PAK 21. Guru hendaklah membuat inovasi, membuat perubahan dalam diri dia. Dia kena ada knowledge baru, dia kena ada pengetahuan yang baru tentang PAK 21 nak buat macam mana. Tu yang adanya istilah learn dengan unlearn. Okay, unlearn and learn. Unlearn and learn tu maksudnya dua elemen yang perlu guru-guru amalkan untuk menghadapi PAK 21. Okay, dia tak boleh dah nak berpegang pada knowledge yang lama. Dia kena tahu apa dia kemahiran terkini yang perlu ada, pengetahuan yang perlu ada untuk merealisasikan PAK 21. Okay, jadi dalam kata lain, kita kata guru-guru tu hendaklah membuat inovasi dalam pengajaran dia. Okay, untuk menghadapi PAK 21 tadi. Okay, bila kita sebut inovasi pengajaran, dia akan berbalik pada kita bincang tadilah. Nak buat inovasi kena ada knowledge, ada pengetahuan, ada kemahiran. So dia kena ada lifelong learning, kena pembelajaran sepanjang hayat. Okay, jadi dia kena belajar jugalah. Tu kita kata nak ikuti perubahan semasa tu, kena tahu apa yang guru-guru perlu ada, maka berubahlah ke arah PAK 21 tu. Okay? Jadi saya rasa tu dulu. Ya, sebenarnya guru-guru ni kena sentiasa ada maklumat terkini tentang pendidikan pada satu. Okey, berbalik kepada Prof Dekan guru ni sebenarnya memiliki keistimewaan yang tersendiri, yang terbina. Ada yang sudah jadi, ada yang dilatih. Jadi cabaran abad ke-21 ni perlukan guru atau pendidik yang melengkapkan diri dengan cabaran yang penuh dengan rencam. Apakah keperluan dan persediaan guru tu bagi menghadapi abad 21 ni, Prof? Okay, terima kasih PM Dr. Shima berkaitan dengan persediaan guru dalam menghadapi abad yang ke-21, PAK 21. Sekarang ni kita berada dalam abad ke-21 lah. Sekarang ni itu nak kena realize ya. Saya selalu nak kongsi ataupun nak memperingati diri saya dan juga semua rakan-rakan guru yang lain, pendidik, dalam apa saja abad, dalam apa saja abad, bila nak jadi guru ni, dari pendidik ni, pertama ialah human touch. Dia tak boleh lari ya. Apa pun
Sama ada sekarang ni kita melalui proses PDPR. Himutas itu amat penting. Himutas ini yang pertama adalah dari segi memotivasikan pelajar. Macam saya kata tadi, kita nak kena melihat dari segi perbezaan individu itu kita kena faham. Perbezaan individu, kebolehan dan sebagainya itu kena faham. Dengan kata lain, satu aspek yang kita perlu ingat ialah kita perlu adapt dengan situasi, adapt ataupun adopt dengan situasi yang sedia ada. Dan perkara yang kedua saya ingin kongsikan di sini ialah kita jangan tertukar tau. Jangan tertukar dalam mendidik ini dan membangunkan manusia itu. Kita jangan tertukar antara alat dengan fungsi. Kita hari ini kita tertukar. Kita letakkan alat itu sebagai sesuatu yang utama. Sebab itu masyarakat dia kelang kabut. Dia kelang kabut apabila nak buka sekolah, apabila kita ada lockdown, bila ada PDPR, saya dapati masyarakat kita ini kalut dengan untuk mencari alat sama ada alat untuk belajar, alat untuk mengajar dan sebagainya. Dan kita lupa bahawa itu adalah alat. Memanglah tanpa alat kita tak boleh laksanakan apa yang kita sebutkan tadi. Tetapi dalam konteks kita sebagai pendidik, kita kena faham bahawa proses mendidik orang lain itu melalui alat itu lebih penting. Saya ambil contoh, saya suka ambil contoh analogi lah. Macam kita UUM nak ke JPM Perlis. Pakai kereta awak kancil ke, pakai kereta Mercedes ke, alat. Tetapi objektif utama kita ialah untuk hadir ke JPM Perlis. Sama pakai Honda Accord, pakai Camry ke, pakai kereta Livina ke, dia sampai Jadi kita jangan risau sebab alat itu. Yang penting objektif kita. Sebab itu bila kita nak mendidik anak-anak bangsa kita, dalam konteks ini kita kena lihat kepada objektif kita sebagai seorang pendidik, iaitu kena lihat kepada keperluan kemanusiaan itu lebih daripada segala-galanya. Maknanya kita kena concern. Kalau kita dapati anak-anak pelajar kita macam saya katakan tadi lah, apabila kita ada PDPR ataupun kita ada proses pengajaran, kita perlu melihat ada titik guru itu. Kita ini yang penting, ada titik guru tadi. Nak kena tengok siapa pelajar kita. Kalau dia ada handphone pun ada smartphone ni, dia beza smartphone. Dia tak sama. Dia smartphone ni penting dalam hari ni lah, bila ada PDPR dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, itu bukan solutionnya. Itu hanya bersifat sementara. Dia akan ada isu dia. Internet tak boleh lah, tak capai lah. Dalam konteks PDPR ataupun pendidikan abad yang ke-21 ini, kita tidak melihat kepada kuantiti, ataupun kita tidak melihat kepada perlu dihabiskan sesuatu sukatan, tapi kita melihat kepada apa yang pelajar boleh dapat daripada situ. Kadang-kadang dalam PDPR ni sebagai contoh, saya ambil contoh ni, sekarang kita abad 21, ada isu PDPR, ada isu online, ada isu ini isu dalam PDPR ni, isu-isu internet dan sebagainya. Kita kena faham bahawa seseorang manusia itu, terutamanya pelajar sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, dia ada limit masa dia untuk berada di hadapan komputer. Dia ada limit masa, dia tak boleh duduk. Kalau di sekolah dan kelas, kita boleh buatlah 40 minit PDP, kan? Tetapi kalau dalam PDPR ini, mungkin 30 minit dia ada collab lah. Dia tak boleh duduk lama-lama, nak tengok, nak sembang. Dia ada masa-masa dia. Sebab tu human touch itu penting. Kita perlu melihat perkara-perkara itu. Dan lagi dahsyatnya PDPR ni ialah kita perlu melihat kepada motivation. Paling penting adalah kita kena motivate. Paling penting kita kena sentiasa menghargai pelajar.
Kita kena ingat bahawa pelajar itu bila duduk di hadapan atau hadir ke sekolah itu merupakan anugerah. Pengalaman saya sebagai seorang guru dulu, ini saya nak cerita sikit pengalaman lah, kan, pendidikan abad ke-21 ni. Dulu saya selalu marah pelajar bila datang lewat ke sekolah, kan, tanpa saya mengambil tahu siapa pelajar itu. Jadi saya dah panik, saya kena panis lah. Saya panis pelajar lewat masuk kelas dan sebagainya, lewat datang ke sekolah. Cikgu garang satu kan. Jadi satu hari pelajar tu tak datang. Jadi saya pergi tengok pelajar tu di rumah dia. Rupanya pelajar ni dia nak datang sekolah ni jauh di pendalaman. Dia nak jalan kaki, dia perlu berjalan kaki, ya, tunggu bas baru sampai ke sekolah. Sampai di sekolah pula, ya, kita marah dia. Marah dia, you kenapa you datang lewat? Kita tidak menghargai bahawa dia telah berkorban masa dia berjalan kaki keluar naik bas dan sebagainya dengan tidak bawa wang sebagainya. Datang sekolah cikgu pula marah dia, tidak ada penghargaan kepada pelajar tadi. Jadi bayangkanlah perasaan dia tadi. Macam mana kita nak bangunkan insan kalau kita sering merobek-robek dia punya perasaan itu. Sebab tu nak jadi pendidik dalam abad ke-21 ini kita kena hati-hati. Kita jangan melihat kepada alat semata-mata, tetapi kita perlu melihat kepada siapa pelajar kita. Dan jangan lupa, yang paling penting ialah himuntas. Walaupun kita berada di abad yang ke-22 pun, pendidikan dia sama, kan? Kita kena ingat bahawa kita dalam hidup kita ini, mungkin PM Dato' Siti hidup dalam abad yang ke-20 atau 19. Saya hidup abad yang ke-17 contohnya. Tapi cara ibu kita mendidik sama ya. Sama ya. Sama ya. Tetapi dia tidak ada, oh ya, abad 17 cara macam lain, 19 tak. Cara dia sama saja. Akhirnya kita menjadi orang kita hari ini. Dan juga kita mendidik anak kita pun cara yang sama juga. Cuma alat saja. Alat macam PM Dr. Siti kata tadi, kita nak kena faham bahawa knowledge pelajar hari ini bukan knowledge pelajar macam zaman dahulu. Sebab itu perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan manusia ini lebih penting, kerana mereka dah tahu. Bila mereka dah tahu, bila kita tidak menghargai pengetahuan mereka, mereka akan lari ke laluan-laluan lain. Sebab tu akan timbul masalah etis, akan timbul masalah bunuh diri, akan timbul masalah-masalah lain dalam masyarakat. Yang ni lagi bahaya. Sebab itu dalam konteks abad yang ke-21 ini, apa yang perlu dilakukan oleh guru ialah mengambil berat kepada pelajar. Dia concern kepada pelajar, melihat kepada kebolehan pelajar, dan jangan terlampau melihat kepada usaha kita untuk nak tamatkan silibus dan sebagainya. Ingat dulu masa saya sekolah tu, mengajar nak kena jaga silibus. Silibus kan. Pelajar tak boleh, tak apa, silibus kita nak habis. Takut apa? Takut orang komplain. Tak habis silibus nanti orang komplain. Jadi itu yang kita takut. Kita lupa bahawa kita sebagai pendidik ini jauh daripada itu. Ya? Kita nak kena lihat kepada kebolehan mereka, dan apa yang penting adalah berlaku pembelajaran yang boleh membantu mereka menjadi insan yang lebih baik. Ya, itu saja. Dalam hal ni juga sebenarnya tindakan guru tu mesti rasional, bukan emosional. Itu rasional. Dan saya katakan tadi lah, jangan orang tengok kita orang lari. Kan? Kat sekolah banyak pelajar tengok cikgu ni lari. Jadi rugilah dalam hidup kita ni. Kalau orang lari daripada kita, rugi tau. Sebab Dr. Syimah tengok saya, lari malas jumpa Dr. Ya. Kan? Jadi bukan ada masalah apa, dia malas kerana ada benda-benda yang kita lihat kekurangan itu. Okey, saya akan teruskan dengan Prof. Dr. Sitino ya. Kita nak tengok pula macam mana guru cemerlang. Sebab biasanya guru cemerlang ni guru yang ada sasiah yang terpuji, berketerampilan, berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam. Dan yang selain daripada itu juga peka prihatin terhadap keperluan pelajar. Malahan guru ni juga sebagai role model ya. Jadi apa dia? Apakah ciri-ciri guru cemerlang yang unggul? Prof?
Okey, terima kasih Moderator Prof. Dr. Shima. Okay, bila sebut guru cemerlang, boleh katakan ramailah semua orang memang bila dah capai target kita buat PMP kita hasilkan pelajar yang memang dapat result bagus, semua dah boleh namakan guru cemerlang. Tapi bila ada perkataan unggul kat situ tu yang penting tu. Jadi apa kan menyebabkan perbezaannya guru cemerlang dengan guru cemerlang yang unggul? Tu saya nak highlight yang unggul di situ. So bagi saya lebih menarik bila kita sebut tentang keunggulan tu, dia bukan setakat unggul pada diri dia, tapi keunggulan, keistimewaan yang ada pada diri dia tu dikongsi bersama dengan para guru hak lain. Okay, sebab kita kata tak semua guru mempunyai kekuatan yang sama. Ada orang kekuatan dia bidang ni, orang ni bidang ni. So katakanlah bila kita kata zaman sekarang ni bila PAK 21 lebih kepada penerapan digital dalam PNP, maka kita tengok ramai guru-guru yang lebih junior lah, guru-guru yang muda yang lebih aktif dalam digital, penerapan digital. So why not dia jadikan apa yang dia ada tu sebagai guru cemerlang, tapi untuk menerapkan keunggulan dia tu dia sharing. Okay, sebab ada saya terbaca dalam satu artikel jurnal yang ditulis oleh pakar pendidikan juga. Okay, dia kata memang guru yang unggul adalah guru yang prihatin dengan orang kata apa, native. Okay, digital native, maksudnya dengan masyarakat. Dia memang guru yang cemerlang, tapi dia akan rasa lebih prihatin bila dia sebut digital native. Digital native ni bermaksud masyarakat yang berilmu. Okay, jadi bila sebut masyarakat berilmu, kita nak sampaikan kepada masyarakat yang memang tak tahu pasal digital. Kita hebat digital. Kita guru cemerlang. Tapi takkanlah kita tak nak share. So bila sebut digital native, ada 3 elemen yang perlu diamalkan oleh seseorang tu untuk mengaplikasikan digital native dalam sekolah tersebut. Masyarakat kita kata kat sini sekarang ni masyarakat sekolah tu lah. Kita pergi kepada skop yang lebih kecil. Bukan kata masyarakat komuniti kampung yang besar tak. Kita fokus kepada digital native dalam sekolah tersebut. So bila guru tu guru cemerlang, dia akan menghasilkan satu inovasi dalam pengajaran dia. Okay, bila inovasi yang dia ada, dia nampak memang keberkesanan tu memang dizahirkan dalam PMP dia, pelajar-pelajar semua berminat. So dia kena buat yang kedua adalah sharing. Dia kena share dengan guru-guru lain. Sebab itulah saya sangat menyokonglah apa yang dibuat oleh pihak kementerian dengan mewujudkan PLC sekarang ni. Kan kita tahu kan sekarang ni banyak sekolah duk kata TS25, PLC. Okay, itu adalah antara elemen-elemen yang penting ke arah merealisasikan kecemerlangan PAK 21 nanti. Okay, jadi bila kita kata seorang guru yang cemerlang, yang unggul, maka dia sharing knowledge dia. Apa yang dia ada, okay, dia akan buat. Okay, boleh tak pengetua-pengetua minggu ni saya ambil satu hari untuk kita buat latihan dalam perkhidmatan. So dia share bersama guru-guru lain apa yang dia boleh bagi bantuan. Okay, katakanlah kalau macam Dr. Shima tahu cara macam mana nak guna aplikasi Kahoot. Okey, so Dr. Shima pun share bersama guru-guru lain. Okey, kita semua boleh gunakan aktiviti Kahoot ni bagi menarik minat pelajar untuk ke arah penilaian yang lebih berkesan dan pelajar lebih berminat untuk buat aktiviti. So dia share knowledge tu. Okey, jadi yang kedua share knowledge. Okey, sebelum kita pergi pada sharing knowledge, of course lah cikgu tu mengamalkan development knowledge. Dia membina knowledge dalam diri dia. Macam mana dia membina knowledge? Dia nak buat aktiviti tadi tu, macam mana dia nak sampaikan kepada guru-guru lain. So dia bina knowledge dalam diri dia dulu, kemudian dia akan share bersama guru-guru lain. So bagi saya, bila kita nak kata guru cemerlang yang unggul tu bukan setakat diri dia lah. Dia juga memberi impak kepada pelajar dan juga rakan-rakan sejawat dia, kepada guru-guru sama-sama rakan sejawat dan juga kepada pihak sekolah. Bukan setakat diri dia saja. Itu keunggulan betul. Tapi kalau guru tu jenis dia nak berjaya diri dia je, dia tak nak share, bagi saya tu bukan unggul lagi lah. Walaupun dia cemerlang. So nak kata cemerlang yang unggul, mesti ada sharing knowledge, development knowledge dan juga digital application dalam PNP. Okay, itu sajalah daripada saya untuk bab ni. Ya. Guru cemerlang ni sebenarnya perlu berkongsi bukan cemerlang diri saja, tapi kecemerlangan tu dikongsi bersama rakan seperjuangan dan juga anak didik. Jadi sebenarnya dengan adanya guru berkualiti ni sebenarnya adalah aset aset penting bagi sebuah negara untuk menjadi aspirasi ke arah melahirkan pelajar yang cemerlang, menepati hasrat negara, seterusnya mewujudkan negara yang maju. Jadi sebagai kesimpulan Prof Dekan, saya nak minta simpulkan berkenaan dengan guru berkualiti, penjana kecemerlangan pendidikan abad 21. Silakan. Terima kasih PM Dr. Shima berkenaan dengan guru berkualiti, menjana kecemerlangan pendidikan abad ke-21. Saya nak repak ringkas berkenaan dengan diri saya lah. Pertama sekali, bila dulu saya nak jadi cikgu ni,
saya ada pergi interview. Satu soalan yang penemuduga tanya saya, kenapa Yahya nak jadi cikgu, nak milih seorang guru? Jadi saya ingat jawapan tu, saya nak jadi guru ini kerana dia merupakan satu kerjaya saya untuk dunia dan akhirat. Untuk dunia dan akhirat. Apa yang kita buat hari ini, kita akan dapat ganjaran insya-Allah di akhirat. Kerana kita membangunkan manusia. Satu. Yang kedua, apabila saya jadi guru, kan, Tuan Shimah dan Yang Tuan mungkin realize ataupun tak realize lah dalam hal ini kan, guru-guru semua lah, ya. Untungnya jadi guru ni, ya, ialah kerana setiap hari kita didoakan oleh pelajar kita. Bayangkan satu kelas ada 30 atau 40 orang. Saya masuk mengajar subjek geografi sebagai contoh. Pelajar bangun, bagi salam sejahtera. Mengucapkan sejahtera kepada saya ni, cikgu ni. Hidup kita sejahtera, didoakan kesejahteraan. Hari-hari kita didoakan dengan kesejahteraan. Kesian pelajar, sebenarnya kita realize, kita kena realize bahawa sejahtera kita didoa oleh pelajar. Bayangkan kalau di sekolah tu hari-hari kita masuk 4 kelas, 3 kali 4, kan, 100 orang lebih berdoa pada kita hari-hari tu lah tu. Hari-hari. Takkanlah Allah Ta'ala tak, kan, mesti ada orang kata bukanya. Mungkin kita hidup sejahtera hari ini pun kerana doa pelajar tu. Kan, sebab tu dalam dana pendidikan yang abad ke-21 saya katakan tadi bahawa kita tunaikanlah tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin, cari jalan bagaimana kita nak bagi pelajar kita itu maju dengan sesuai dengan teknologi yang ada hari ini dan setengah orang sebut sebagai IR ataupun revolusi industri 4.0 dan sebagainya, supaya kita dapat bangunkan anak bangsa. Macam saya kata tadi lah, bila kita bangunkan anak bangsa kita, bila hasil itu datang daripada kita, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kita di akhirat. Walaupun di dunia mungkin kita mengajar, bangunkan, ingat ganjaran kita akan ada di akhirat. Sebab tu apabila orang berdoa, dia doa kepada guru, kan, dia sebut guru. Selain daripada ibu bapa, dia akan sebut guru. Dan satu lagi, kena ingat Rasulullah sebut bahawa sepatah kita mengajar orang, dia adalah guru kita. Sebab itu saya nak berkongsi dengan rakan-rakan guru yang ada, supaya kita jangan lokek ilmu. Jangan lokek ilmu, dan kita jangan berkira, dan kita jangan lokek masa. Kerana itulah ganjaran yang kita boleh dapat untuk hari kemudian. Saya nak peringatkan diri saya. Sebab itulah dalam dunia hari ini kita perlu lebih peka, bersungguh-sungguh, ya, mencari kaedah-kaedah yang boleh membantu majukan pelajar kita di negeri Perlis ni dan juga di seluruh Malaysia, insya-Allah. Itu saja, saya kembali. Terima kasih, Prof. Di kesempatannya, saya mempersilakan Profesor Madya Dr. Siti Noor, ya, yang akan jelaskan, ya, berkenaan dengan program yang sangat berkait rapat, ya, dengan kualiti diri sebagai seorang guru. Silakan. Okey, terima kasih moderator Prof Dr. Shimah. Okey, bila kita sebut pasal kualiti guru ni memang dia sangat berkait dengan tema Hari Guru yang diwar-warkan tu, berguru demi ilmu. Nak dapatkan ilmu, kita kena berguru. So bila berguru demi ilmu, hasilkan pelajar baru. Barulah guru-guru tu akan dapat menghasilkan pelajar yang memang celik ilmu, pelajar yang memang berusaha untuk belajar menimba ilmu. Okay, jadi kita nak terapkan di situ, bila kita kata berguru demi ilmu, guru-guru tu nak sampaikan ilmu ada pelajar-pelajar, tapi guru-guru tu sendiri hendaklah berilmu. Jadi bila berilmu, jangan berilmu dengan knowledge yang kita dah ada yang dulu dan kita tak nak perbaharui lagi. Okay, jadi bagi saya, untuk guru tu memang mempunyai ilmu yang lebih terkini, mempunyai pengetahuan dan kemahiran PAK 21, maka sebaiknya buatlah lifelong learning tu, pembelajaran sepanjang hayat. Okay, sambil-sambil guru-guru tu belajar mengajar pelajar-pelajar, maka baiklah guru-guru tersebut sambung pengajian dia di peringkat yang lebih tinggi. Okay, kalau sebelum ni guru-guru tu mungkin di sekolah dengan ada degree sahaja, jadi apa kata kita cuba kata move forward one step
forward, maju ke depan selangkah lagi, kita buat sambil-sambil tu kita dapatkan ijazah sarjana. Okay, jadi kami di Universiti Utara Malaysia khasnya kepada cikgu-cikgu ni adalah di Pusat Pengajian Pendidikan. Okay, di Pusat Pengajian Pendidikan banyaklah program-program yang sangat berkait rapat untuk kemajuan seorang guru tersebut bagi menjadi seorang guru yang berkualiti. Okay, macam kalau sebelum ni orang rasa bila sebut Universiti Utara Malaysia, orang duk tahu memang MSc Pengurusan Pendidikan, hak paling top. Pengurusan pendidikan ni daripada dulu lagi. Masa zaman saya dia mengajar MARA dulu pun orang kata kalau SOE ni memang top lah pengurusan pendidikan. Okay, tapi sebenarnya banyak lagi kursus-kursus sarjana yang ada di Pusat Pengajian Pendidikan kami. Okay, antaranya adalah Master of Education. Okay, untuk Master of Education kita ada IT, kita ada pendidikan Islam, kita ada banyak lagi lah bidang-bidang perkhususan, kurikulum, pengajaran apa semua tu kan. Jadi di sini saya nak menyerulah kepada rakan-rakan guru di luar sana, kalau rasa terdetik untuk sambung belajar, dapatlah hubungi kami di Pusat Pengajian Pendidikan. Okay, sebab banyak kursus yang ditawarkan untuk Master of Science Pengurusan Pendidikan, Master of Science Kepengetuaan, okay, kemudian Master of Education Pendidikan Islam, IT, kurikulum. Okay, jadi banyak lagi lah kursus-kursus yang ada. Jadi bertepatan dengan apa yang disebut oleh Prof Moderator kita tadi, dia kata guru berkualiti macam mana. Jadi di sinilah kita nak kena ada lifelong learning, kita kena ada peningkatan ilmu sejajar dengan peningkatan ilmu daripada pelajar ke arah PAK 21. Okay, jadi di sini memang saya mengambil kesempatan lah, alu-alukanlah kalau mana-mana guru yang rasa nak sambung belajar, jangan segan, jangan rasa risau. Cabaran memang tetap ada, tapi kami memberi laluan ke arah yang lebih mudah untuk menimba ilmu dalam masa yang sama kita belajar tu, kita mengajar. Okay, jadi kami consider semua tu. Kualiti tetap ada, tapi kita mempermudahkan. Sebagai pemudah cara, kami sebagai warga pensyarah di SOE sentiasa membantu. Okay, jadi itulah daripada saya sebagai pengakhiran untuk petang ni. Harapan saya semoga guru-guru kita, guru-guru Malaysia ni tetap unggul di persada dunia. Amin. Okay, insya-Allah. Terima kasih. Kiranya bertepatan tajuk kita ya, guru berkualiti penjana kecemerlangan pendidikan bersatu. Sebenarnya sesungguhnya ya, nak capai hasrat tu kita perlukan perancangan. Kita perlukan guru yang berdedikasi, ada strategi, kemudian penjajaran yang sistematik lah, di mana perkongsian yang mantap dan kerjasama semua pihak. Dan selain daripada tu, kita juga perlu berusaha lah ke arah mendidik dan juga mempelajari teknik-teknik terkini yang ada bagi memantapkan lagi pengajaran kita ya sebagai guru. Jadi kepada panel-panel hari ini, terima kasih ya. Saya mewakili Jabatan Pendidikan lah, walaupun saya bertugas sekalian, mengucapkan terima kasih kerana sudi ya bersama-sama ya berkongsi ya tentang kecemerlangan guru ni ya. Okey, sebelum saya mengakhiri forum kita hari ini, saya juga akan berpuisi ya. Okey. Guru itu laksana gunung agung, tinggi berbukit, sabar itibar, persis batu dan pasir terdampar. Tugasnya mulia, mendidik, mengajar. Jalan ke barat berpilin-pilin, cuaca redup, menawar duka. Guru ibarat cahaya lilin, menyuluh hidup tiap ketika. Untuk itu sekian, pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.